Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Mas Nurbani binti Abu Samah, yang dihormati Dr. Ghazali bin Ismail. Saya Muhammad Hasif Aiman bin Syafi'i dari Unit Sains 2 di bawah penyeliaan Dr. Fauziah binti Muhammad. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Penggunaan SmartThink bagi meningkatkan penguasaan murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Tuk Jembal dalam topik mesin ringkas. Kandungan pembentangan saya adalah 8 perkara. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, fokus kajian, objektif dan soalan kajian, peserta kajian, pelaksanaan kajian, dapatan kajian, kesimpulan dan cadangan kajian seterusnya. Penggunaan peta minda dapat membantu pembelajaran kerana peta minda mengandungi gambar, warna dan hubung kait antara satu sama lain yang menjadikan pembelajaran mudah untuk difahami. Munirah et al. 2017. Peta minda mengembangkan proses pembelajaran murid dalam sains. Selain itu, peta minda dapat menyediakan kepada murid kaedah pembelajaran yang berkesan yang dizahirkan dalam bentuk bertulis. Raja Priya dan Kumar 2017. Baiklah, bagi membantu merealisasikan aspirasi PPPM 2013-2025 adalah menjadi tanggungjawab guru dalam meningkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid. Semasa pengkaji mengajar tajuk mesin ringkas kepada murid tahun 4 Ibnu Hajar, SK Tuk Jembal, pengkaji mendapati bahawa murid-murid mengalami kesukaran untuk mempelajari tajuk tersebut. Murid berada dalam keadaan pasif terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu, pemerhatian pengkaji mendapati bahawa tindak balas yang lambat ditunjukkan oleh murid ketika sesi soal jawab tentang tajuk mesin ringkas berlaku. Sebagai contoh, apabila guru menyoal murid, murid lambat untuk menjawab walaupun dirangsang berkali-kali oleh guru. Oleh itu, fokus kajian dibuat apabila pengkaji melihat hanya beberapa orang murid sahaja yang memberi jawapan setelah dirangsang oleh pengkaji untuk menjawab. Dan ujian diagnostik yang dijalankan, pengkaji mendapati bahawa terdapat 3 orang murid yang mempunyai pencapaian yang rendah iaitu di bawah 50 markah. Selain itu, murid hanya dapat mengenal pasti mesin ringkas tetapi mereka tidak dapat mengelaskan mesin ringkas tersebut. Sebagai contoh, apabila guru memberikan contoh objek, murid hanya beritahu objek tersebut adalah mesin ringkas tetapi murid tidak boleh menjelaskan mesin ringkas jenis apa, sama ada tuas, takal atau yang lain. Ini menunjukkan murid tidak faham tujuh mesin ringkas. Pengumpulan data awal dibuat melalui pemerhatian. Semasa proses PDP berlangsung dalam Google Meet, pengkaji melaksanakan pemerhatian berdasarkan borang pemerhatian berstruktur yang telah disediakan. Selain itu, kelakuan murid semasa PDP juga dirakam untuk dianalisis lanjut. Selain itu, ujian diagnostik dilakukan untuk melihat pencapaian murid dalam tajuk mesin ringkas. Kemudian, borang soal selidik diedarkan kepada murid untuk mengetahui minat dan kefahaman dalam tajuk mesin ringkas. 3 instrumen ini digunakan untuk pengumpulan data awal. Ini adalah borang pemerhatian berstruktur yang telah digunakan. Sebagai contoh, item ke-7, melihat tanpa memberi respon, pengkaji mendapati bahawa 8 daripada 16 murid melihat tanpa memberi respon. Dan pengkaji mendapati responden tergolong dalam kategori melihat tanpa memberi respon. Baiklah, analisis ujian diagnostik yang diperolehi adalah seramai 3 orang mempunyai markah yang rendah iaitu 50% ke bawah ataupun gagal dengan grade D. 3 orang murid ini dijadikan sebagai responden. Kemudian 3 orang murid ini diberikan borang soal selidik untuk
pengkaji mengetahui minat dan kefahaman murid. Sebagai contoh, item pertama, saya lebih berminat belajar mata pelajaran lain daripada mata pelajaran sains. Ketiga-tiga responden menjawab ya. Bagi item keempat, contohnya, saya berminat terhadap mata pelajaran sains. Hanya seorang murid menjawab ya, tetapi dua orang menjawab tidak. Kemudian item ketiga contohnya, saya rasa keliru tentang apa yang diajar oleh guru. Ketiga-tiga responden menjawab ya. Daripada data awal yang diperolehi, objektif kajian telah dibuat dan persoalan kajian dibuat. Iaitu yang pertama, objektif kajian adalah meningkatkan pencapaian skor murid dalam tajuk mesin ringkas dengan menggunakan SmartThink. Yang kedua, meningkatkan minat murid-murid dalam tajuk mesin ringkas menggunakan SmartThink. Yang ketiga, meningkatkan kefahaman murid dalam tajuk mesin ringkas menggunakan SmartThink. Oleh itu, persoalan kajiannya adalah adakah penggunaan SmartThink dapat meningkatkan pencapaian skor murid-murid dalam tajuk mesin ringkas? Adakah penggunaan SmartThink dapat meningkatkan minat murid-murid dalam pembelajaran tajuk mesin ringkas? Dan persoalan kajian seterusnya adalah adakah penggunaan SmartThink dapat meningkatkan kefahaman murid dalam pembelajaran tajuk mesin ringkas? Peserta kajian terdiri daripada 3 orang murid tahun 4 Ibnu Hajar SK Tok Jembat. Pemilihan sampel ini adalah berdasarkan analisis ujian diagnostik, iaitu murid-murid yang mendapat markah di bawah 50% dipilih untuk dijadikan responden bagi kajian ini. Metodologi kajian adalah berdasarkan model kajian tindakan Chemis dan McTaggart 1988 yang mempunyai 4 peringkat. Yang pertama adalah mereflek, merancang, bertindak dan seterusnya memerhati. Pada fasa mereflek, pengkaji melakukan refleksi PDP dan pengkaji mendapati bahawa murid berada dalam keadaan pasif dan murid kurang memahami topik mesin ringkas. Seterusnya, melalui refleksi yang dibuat dapat menentukan fokus kajian dan peringkat seterusnya adalah merancang. Pengkaji telah melakukan kajian literatur untuk merancang intervensi yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah tersebut dan juga pengkaji merancang instrumen yang akan digunakan dalam melaksanakan intervensi dan mengumpul data semasa intervensi. Peringkat yang seterusnya adalah bertindak. Pada fasa ini, pengkaji melaksanakan intervensi dan mengumpul data, dan peringkat yang seterusnya memerhati. Pengkaji menganalisis data dan menilai keberkesanan intervensi SmartThink yang dilaksanakan. Ini adalah huraian bagi peringkat-peringkat kajian tindakan yang dibuat, mereflek, merancang, bertindak, memerhati. Baiklah, ini adalah instrumen yang pengkaji gunakan. Yang pertama, analisis ujian diagnostik. Pengkaji menjalankan ujian diagnostik dan menganalisis. Kemudian, pemerhatian dibuat semasa PDP, soal selidik untuk melihat minat dan kefahaman, dan ujian selepas intervensi bagi menganalisis markah keseluruhan murid bagi ujian tersebut. Analisis data. Data dianalisis dengan menggunakan statistik asas. Dengan menganalisis data, pengkaji dapat melaporkan hasil kajian berdasarkan bukti-bukti yang diperolehi daripada responden. Data bagi instrumen pemerhatian, ujian diagnostik dan ujian serta soal selidik dibentangkan secara visual supaya perubahannya dapat dilihat dengan lebih jelas. Dapatan kajian. Dapatan kajian adalah bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian melalui bukti-bukti yang telah diperolehi. Bagi persoalan pertama, ya. Kaedah SmartThink
mampu membantu murid untuk meningkatkan pencapaian skor mereka dalam tajuk mesin ringkas. Sebagai contoh, responden A yang memperolehi 40% markah dalam ujian diagnostik mengalami peningkatan setelah ujian dilaksanakan. Responden memperolehi markah 73%. Manakala bagi responden B 46% kepada 86%, responden C meningkat daripada 46% kepada 80%. Perkara ini, ujian telah menjadi instrumen untuk menjawab persoalan kajian yang pertama, iaitu meningkatkan pencapaian skor murid dalam tajuk mesin ringkas menggunakan SmartThink. Kemudian, bagi persoalan yang kedua, adakah minat murid-murid dalam tajuk mesin ringkas dapat ditingkatkan dengan menggunakan kaedah SmartThink? Bagi menjawab persoalan ini, instrumen soal selidik dan temu bual terangulasi dengan pemerhatian telah dianalisis. Bagi soal selidik yang berfokus kepada minat, item yang pertama sebagai contoh, saya berminat dalam mata pelajaran sains. Hanya seorang responden menjawab ya, manakala dua orang responden menjawab tidak sebelum intervensi. Tetapi selepas intervensi, ketiga-tiga responden menjawab ya bagi item tersebut. Bagi item kedua pula, saya lebih suka mata pelajaran lain berbanding sains. Ketiga-tiga menjawab ya sebelum intervensi, tetapi selepas intervensi, hanya seorang sahaja menjawab, saya lebih suka mata pelajaran lain berbanding sains, manakala dua orang menjawab tidak. Perkara ini diperkukuhkan dengan temu bual berkenaan minat. Sebagai contoh, respon yang diperolehi adalah, adakah kamu rasa suka dengan aktiviti hari ini? Responden menjawab gembira dan juga best belajar. Saya minat belajar. Dijawab dengan pantas dan bersungguh-sungguh. Perkara ini menunjukkan bahawa responden berminat dengan sesi pengajaran tajuk mesin ringkas dengan menggunakan intervensi. Apabila rakaman pengajaran dianalisis, pengkaji mendapati bahawa murid melibatkan diri dengan aktif dalam sesi pembelajaran dan juga murid ceria sepanjang sesi berlangsung. Bagi persoalan yang ketiga, adakah penggunaan SmartThink dapat meningkatkan kefahaman murid-murid? Hal ini dijawab dengan instrumen soal selidik, pemerhatian dan juga temu bual. Baiklah, bagi item pertama, contohnya, saya sukar untuk memahami topik yang dipelajari. Ketiga-tiga responden menjawab ya. Tetapi selepas intervensi, hanya seorang sahaja menjawab ya bagi item tersebut, manakala dua responden menjawab tidak bagi item sukar untuk memahami topik yang dipelajari. Kemudian bagi item ketiga, kefahaman, saya dapat memahami topik yang dipelajari dengan baik. Ketiga-tiga responden menjawab tidak, manakala selepas intervensi, ketiga-tiga responden menjawab ya bagi item saya dapat memahami topik yang dipelajari dengan baik. Selain itu, semasa temu bual, pengkaji mendapati respon murid adalah seperti berikut. Faham, yakin dan tersenyum. Kemudian murid juga menjawab 7 mesin ringkas dengan baik, tuas, takal, baji dan sebagainya. Kemudian, murid sudah boleh memberi contoh mesin ringkas secara spesifik. Contohnya, murid menjawab, kalau mesin ringkas skru digunakan untuk mengetatkan sesuatu atau melonggarkan sesuatu benda. Pemerhatian yang diperolehi pula, murid aktif dalam sesi pengajaran mesin ringkas. Sebagai contoh, murid mengangkat 7 jari, memberitahu 7 mesin ringkas dan murid menjawab soalan dengan kefahaman, iaitu murid boleh menganalisis contoh yang diberi dan menjawab dengan baik. Secara spesifiknya,
murid boleh mengelaskan tuas adalah mesin ringkas, skru dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, dapatan kajian dan analisis data daripada instrumen pemerhatian, soal selidik, temu bual, ujian diagnostik dan ujian berhasil menjawab persoalan-persoalan dan objektif-objektif kajian tindakan ini. Dapatan kajian juga dapat dikaitkan dengan teori dan dapatan-dapatan kajian yang lepas. Baiklah, perkara yang ke-8, cadangan kajian seterusnya. Pengkaji mencadangkan bahawa kumpulan sasaran adalah lebih besar seperti keseluruhan murid tahun 4. Supaya lebih banyak data akan dapat dikumpul dan lebih banyak dapatan boleh diperolehi daripada sampel kajian yang lebih banyak. Selain itu, sampel kajian dilakukan di kawasan sekolah rendah atau sekolah menengah yang lain. Hal ini bertujuan supaya penyelidik dapat melihat keberkesanan dan kesan-kesan yang berlainan apabila kaedah SmartThink digunakan dalam sesi PDP. Di sini adalah lampiran pengajaran sebelum intervensi di Google Meet menggunakan nota guru. Kemudian semasa intervensi di Google Meet menggunakan SmartThink. Dan ini adalah lampiran responden yang membuat pertemuan SmartThink tentang mesin ringkas. Baiklah, sekian. Terima kasih.